Okay, yang seterusnya kita dah tengok disqualification and duties of an auditor. Okay, seterusnya kita akan masuk satu topik, right and privileges of an auditor. Okay, hak dan kelebihan seorang auditor. Hak dan kelebihan seorang auditor. Okay, ada beberapa hak dan kelebihan seorang auditor yang telah diperuntukkan di bawah Akta Syarikat 2016. Okay, kita tengok yang pertama. Section 266 Subsection 4. Section 266/4 Akta Syarikat 2016 mengatakan auditor have the right to access at all reasonable time all accounting records including all company registers and any other related information from companies, officers and auditors. Seorang auditor mempunyai hak untuk mengakses at all reasonable time pada semua waktu yang munasabah. Dia boleh akses apa? All accounting record, semua record accounting, including all company registers, termasuklah semua daftar syarikat, and any other related information, dan apa-apa informasi ataupun maklumat-maklumat berkaitan from company officers and auditors, daripada pegawai-pegawai syarikat dan juga auditor syarikat. So di bawah section 266/4, seorang auditor mempunyai hak dan kelebihan untuk dia akses semua accounting record, record accounting dan semua daftar syarikat dan juga apa-apa information, apa-apa maklumat yang berkaitan daripada pegawai syarikat dan auditor syarikat pada semua waktu yang munasabah. Semua waktu ataupun masa yang munasabah. Itu kelebihan dia yang pertama lah. Kelebihan yang kedua di bawah section 266/6. Apa yang berlaku? The auditor's report, report auditor shall be A. Attached or endorsed on the financial statement and be read in the AGM if required by members, and B. Open for inspection at any member at any reasonable time. Auditor report ataupun report dapatan auditor tadi hendaklah yang pertama A. Attached, dilampirkan, or endorsed, di-endorse on the financial statement, pada laporan ataupun penyata kewangan, and be read, dan dibacakan in the AGM, dibaca dalam AGM, Annual General Meeting ataupun mesyuarat agung tahunan, jika diperlukan oleh ataupun diminta oleh ahli-ahli syarikat. Dan B, auditor report tadi boleh dibuka untuk inspection, penyemakan oleh mana-mana ahli pada mana-mana waktu yang munasabah. Itu adalah kelebihan auditor di bawah section 266/6 Akta Syarikat 2016. Yang seterusnya di bawah section 266/7. Apa lagi kelebihan auditor? Auditor have rights and duties and privileges to attend any general meeting, to receive all notices and communications and be heard on matters concerning the auditors. Seorang auditor berdasarkan section 266/7, dia ada hak untuk menghadiri mana-mana mesyuarat umum, mesyuarat umum, general meeting, to receive all notice and communication, untuk menerima semua notis dan komunikasi, and be heard, hak untuk didengar, hak untuk didengari. Maksudnya kalau orang dia cakap tu, semua pihak kena dengar cakap dia. On matters, pada perkara-perkara yang concerning the auditors, yang berkaitan dengan audit dan auditor. So di bawah section 266/7, seorang auditor dia ada hak untuk menghadiri mesyuarat umum dan hak untuk didengari. Tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan audit, dan juga dia boleh menerima mana-mana notis dan komunikasi berkenaan dengan audit. Yang seterusnya di bawah section 266/8,
To report to the directors any breach or non-observance in the financial statements. Untuk melaporkan kepada pengarah mana-mana breach ataupun pelanggaran. Okay, pelanggaran ataupun non-observance, ketidakpatuhan. Okay, ketidakpatuhan berkaitan dengan financial statement, penyata kewangan ataupun laporan kewangan. Yang seterusnya bawah section 266-9. Okay, apa lagi auditor boleh buat? Auditors can report to the registers. Okay, seorang auditor boleh melaporkan kepada pendaftar jika there is a serious offence, jika wujudnya satu kesalahan serius involving fraud or dishonesty committed against the company or the act by the company's officers. Seorang auditor dia ada hak dan kuasa untuk melaporkan kepada pendaftar jika berlakunya perkara-perkara serius yang menyebabkan fraud, penipuan or dishonesty, pecah amanah yang dilakukan terhadap syarikat ataupun terhadap atas syarikat oleh mana-mana pegawai syarikat. So, bila ada pegawai syarikat yang melakukan kesalahan melibatkan penipuan atau pecah amanah, okay, seorang auditor itu dia ada hak untuk melaporkan perkara tersebut kepada register berdasarkan section 266-9. Dan akhir sekali di bawah section 286-3, okay, auditors are not liable for defamation or being sued in any court in relation to statements, whether oral or written, on any report made in the course of duty if such report was done in good faith. Seorang auditor adalah tidak bertanggungjawab. Tidak bertanggungjawab. Okay. Untuk apa? Untuk defamation. Okay, fitnah. Or being sued, ataupun auditor itu tidak boleh disaman in any court, di mana-mana mahkamah, in relation, yang berkaitan dengan statement, kenyataan, sama ada oral or written, sama ada secara oral atau bertulis, on any reports, pada mana-mana laporan made in the course of duty, yang dibuat semasa dia menjalankan tugasnya, if such report was done in good faith, jika report itu ataupun laporan itu dibuat secara suci hati. So, auditor, okay, seperti mana yang awak belajar sebelum ni, dia kena buat report, dia kena buat satu laporan. Okay. Dalam laporan dia tu, dia akan tulis segala dapatan ataupun maklumat yang dia dapat semasa dia menjalankan audit. So, katakanlah audit dia itu, kita kata macam bersifat, contohlah macam satu, auditor ini dia buat audit terhadap pegawai A. So, dia cakap lah, okay, pegawai A tidak menjalankan tugas seperti mana yang dinyatakan di bawah undang-undang syarikat. Okay, right, statement itu sama ada boleh secara oral ataupun secara bertulis. Okay. So, bila auditor buat statement macam tu, okay, auditor itu tidak bertanggungjawab. Okay, dan dia tidak boleh disaman oleh mana-mana mahkamah. Itu kelebihan dia. Okay. Kalau dia buat dapatan, walaupun bagi kita dapatan tu bersifat macam, kita kata macam, not to say menghina, tak menghina, tapi dapatan yang jujur lah. Dapatan yang jujur dan dapatan yang tepat. Okay, kalau betul pegawai ni tak buat kerja ni, kita tulis dalam report. Kalau betul kerja yang dibuat oleh pegawai ni tak mencapai standard yang dinyatakan, kita tulis dalam report. Okay. So, kalau jadi macam tu, okay, orang yang diaudit tadi tu ataupun pihak yang diaudit itu tidak boleh menyaman auditor tadi. Okay, ya? Dengan syarat laporan tadi dibuat secara good faith ataupun suci hati. Okay. Dia bebas daripada disaman oleh mana-mana pihak. Okay. Dengan syarat report yang dia buat itu dibuat secara suci hati. So, itu adalah hak dan kelebihan seorang auditor di bawah Akta Syarikat 2016. Okay. Yang seterusnya kita akan masuk removal of an auditor. Okay. Penyingkiran. Penyingkiran. Kita nak singkirkan seseorang itu daripada memegang jawatan sebagai seorang auditor. Boleh ataupun tidak. Okay. Awak refer section 276-3. Okay. Section 276 subsection 3 states that an auditor may not be removed from office before the expiration of his term of office except by resolution under this section. So, berdasarkan section 276-3 menyatakan
seorang auditor tidak boleh disingkirkan daripada jawatannya sebelum tamatnya tempoh jawatan tersebut, kecuali melalui ketetapan di bawah seksyen ini. So, apa yang kita boleh simpulkan daripada seksyen 276-3, an auditor can still be removed or terminated from the office before the expiry of his or her term. Okay, seksyen 276-3 cakap auditor tak boleh disingkirkan daripada pejabatnya, daripada jawatan dia. Okay, sebelum tamat tempoh. Contoh kita lantik auditor tu untuk tempoh 6 bulan. Okay, so tak habis tempoh 6 bulan tu kita tak boleh singkirkan dia, kecuali except okay, melalui resolution ataupun ketetapan. So kiranya apa yang kita boleh simpulkan daripada seksyen 276-3 ni, auditor tadi masih boleh disingkirkan ataupun ditamatkan jawatannya sebelum tamat tempoh. Tapi kena melalui resolution lah, ketetapan. So, seksyen 276 dia cakap apa? Okay, an auditor can be removed from office by members at any time by passing an ordinary resolution at the AGM. Okay, seorang auditor boleh disingkirkan daripada jawatannya oleh siapa? Oleh ahli-ahli. At any time, pada bila-bila masa, dengan cara passing an ordinary resolution, meluluskan satu ketetapan biasa. Ketetapan biasa adalah at least 50%. Okay, 50% undi dalam AGM. Okay, kalau B, in accordance to section 277, menurut kepada section 277, melalui special resolution, melalui ketetapan khas. So, ketetapan khas kita perlukan sekurang-kurangnya 75% undi. Okay, so ada dua cara lah. Kalau awak nak removekan ataupun singkirkan auditor tadi melalui ordinary resolution, okay, awak kena buat dekat AGM. Okay, AGM which is refer to public company lah. Okay, so kalau nak singkirkan auditor dalam private company, so kena ikut section 277 yang kena ada special resolution. Okay, so section 322, okay, special notice of such resolution should be given at least 28 days before the scheduled members meeting. Okay, berdasarkan section 322, okay, kalau suatu syarikat private company itu dia nak singkirkan auditor tadi, so dia kena buat special resolution. Kalau buat special resolution, okay, kena ada special notice. Notice khas. Okay, notice khas. Notice khas. Okay, notice khas ini kena diberikan sekurang-kurangnya 28 hari sebelum meeting, sebelum mesyuarat untuk singkirkan auditor tadi. So, itu yang ditakluk bawah section 322 Akta Syarikat 2016. Okay, auditor's right during removal. So, sebelum ni kita dah belajar, okay, cara-cara untuk syarikat itu remove ataupun singkirkan auditor tadi. So, auditor itu, okay, dia ada hak dia. Okay, semasa dia disingkirkan tadi tu. Okay, untuk hak dia, apa yang seorang auditor boleh buat jika dia disingkirkan oleh syarikat? So, awak boleh refer section 277. Okay, section 277 stated that, okay, the auditor may make a written representation within 7 days of receiving the notice and to have the right to be heard at the meeting. So, bila seorang auditor itu, dia mendapat notis penyingkiran dia. So, notis penyingkiran. Okay, right. Apa yang auditor tu boleh buat jika dia tak puas hati, okay, dia tak puas hati, dia disingkirkan. Auditor tadi may make a written representation. Dia boleh buat satu representasi bertulis. Okay. Okay. Satu, kita kata macam rayuan bertulis lah. Okay. Dalam masa 7 hari of receiving the notice. Okay, dalam masa 7 hari dia dapat notis tu, dia boleh buat satu
representasi bertulis ataupun written representation. Okay, and to have the right to be heard at the meeting, dan mendapat hak untuk didengari. Hak untuk didengari dalam mesyuarat tersebut. Okay, dalam mesyuarat yang nak disingkirkan auditor tadi boleh dapat hak untuk didengari. Kiranya kita sebagai auditor yang nak disingkirkan tadi tu, kita ada hak untuk merayu kepada syarikat. Okay. The auditor may request a copy of the representation to be circulated to every member of the company to whom the notice of meeting is sent. So, ingat dekat sini, kat A ni, dia boleh buat satu written representation. Representasi bertulis ataupun rayuan bertulis lah. Okay. So, dia punya written representation tadi, okay, dia punya salinan dia, okay, auditor tadi boleh request, okay, supaya dia punya representasi bersalinan, salinan representasi tadi tu, okay, diedarkan kepada setiap ahli syarikat yang mana akan hadir dalam mesyuarat tadi tu. So, dekat A ni, auditor yang pertama dia boleh buat satu representasi bertulis ataupun rayuan bertulis. Yang dekat B ni, auditor tadi dia boleh minta supaya, okay, dia punya representasi bertulis tadi tu dibuat salinan, dan salinan itu diedarkan kepada setiap ahli syarikat yang mana yang mendapat notis panggilan mesyuarat tadi. Notis panggilan mesyuarat untuk bincangkan tentang dia punya removal dia. Okay. C, if the copy is not being circulated, the auditor may, without prejudice to his right to be heard orally, require that the representation to be read out at the meeting. Okay. Kalau lah, okay, salinan itu tidak diedarkan. Dekat B ni kita edarkan salinan representasi bertulis dia. Dekat C ni cakap, kalau salinan itu tidak diedarkan, auditor tadi boleh, tanpa prejudis kepada hak dia untuk didengari secara oral, dia boleh minta supaya representasi itu dibaca dalam mesyuarat tadi. So, kalau dekat B ni, edarkan dekat ahli. Tapi kalau tak diedarkan, okay, Section 277(C) membenarkan auditor itu request supaya salinan bertulis dia tadi tu, okay, dibacakan semasa mesyuarat. Okay. Dan D, the auditor may be removed at a general meeting by a resolution passed by majority votes more than 50% of members, and another person can be appointed as an auditor at the same time. So, semasa mesyuarat tadi, auditor tadi boleh disingkirkan semasa satu mesyuarat umum oleh satu ketetapan yang diluluskan oleh undi majoriti, iaitu lebih daripada 50% ahli-ahli, dan seorang individu lain boleh dilantik sebagai auditor pada masa yang sama. So, subsection D ini, sorry typo, okay, dia katakan dalam satu mesyuarat, meeting, okay, kita boleh remove auditor tadi, and at the same one kita boleh lantik yang baru, appoint a new auditor. Tak perlu buat meeting yang asing. Kita serentak singkirkan yang lama, kita lantik yang baru. Okay. Bawah section 297(2) menyatakan the removal of an auditor by passing a written resolution in a private company is prohibited. Okay. Penyingkiran auditor, okay, dengan cara meluluskan satu written resolution ataupun ketetapan bertulis. Okay, ketetapan bertulis seperti mana yang saya ajar sebelum ni, kita tak buat undian. Kita hanya minta persetujuan secara bertulis daripada ahli-ahli syarikat sahaja. So, section 297(2) ini menyatakan kalau awak nak remove auditor, okay, dalam satu private company melalui passing a written resolution, awak nak luluskan, awak nak singkirkan auditor itu melalui ketetapan bertulis sahaja. Boleh ataupun tidak? Tidak boleh. Prohibited, dilarang. Kena buat special resolution. Tak boleh buat written resolution ni. Kena ada undian.
So, Section 278 menyatakan the company is required to give a notice in writing of the removal to the registrar within 14 days after the removal, in which the registrar would appoint an auditor if the company did not appoint a new auditor. So, bawah Section 278, syarikat bila dia dah removekan auditor tadi, syarikat diperlukan untuk memberi notis bertulis. Notis bertulis kepada siapa? Kepada registrar berkenaan dengan penyingkiran auditor tadi dalam masa 14 hari selepas auditor itu disingkirkan. So, bila awak dah singkirkan seorang auditor tadi, syarikat perlu bagi notis bertulis yang kata awak dah singkirkan auditor tadi kepada registrar dalam masa 14 hari dah. Dan registrar akan melantik auditor yang baru jika syarikat tidak lagi melantik auditor yang baru. Kalau syarikat still tak lantik auditor yang baru, registrar yang akan tolong lantikkan. Pendaftar yang akan tolong lantikkan. Okay. Removal of auditors. So, secara ringkasnya kita tengok penyingkiran auditor sebelum. Okay, sebelum meeting, okay, members who want to remove the auditor are required to serve a special notice or notice of intention on the company at least 28 days before the members meeting. Bawah Section 322. So, bawah Section 322 nyatakan ahli-ahli yang nak menyingkirkan auditor tadi perlu untuk memberi satu special notice. Notice khas lah. Ataupun notice of intention. Okay. Niat. Notis yang berkaitan dengan niat untuk singkirkan auditor tadi kepada syarikat sekurang-kurangnya 28 hari sebelum mesyuarat ahli. So, bawah Section 322. Bawah Section 277-3 dia kata, the notice shall be sent to the said auditor and ROC, bawah Section 277-2, who may reply, and reply is to be given to all the members. So, notice ada kat sini ni, special notice. Okay. Dekat sini ni, hendaklah dihantar kepada auditor yang nak disingkirkan tadi dan kepada ROC, pendaftar syarikat, Registrar of Company. Okay. Di bawah Section 277-2, yang mana auditor tadi, okay, dia akan reply notis tadi, dan reply itu hendaklah dibaca dan diberikan kepada semua ahli berdasarkan Section 277-3. So, reply inilah yang kita panggil sebagai written representation tadi. So, flow dia macam ni. Okay. Sorry. Okay. So, ahli yang nak singkirkan auditor tadi, dia kena buat special notice. So, kena bagi dekat company 28 hari sebelum meeting. So, notis ini tadi akan diberikan kepada dua pihak. Auditor yang nak disingkirkan dan juga ROC, Registrar of Companies. Auditor tadi dia akan reply. Dia akan balas semula notis tadi. Dia akan buat satu written representation. Representasi bertulis ataupun rayuan bertulis. Okay. So, apa yang berlaku seterusnya? The company shall notify the members of the meeting. Syarikat akan memberitahu ahli-ahli yang terlibat tentang mesyuarat yang nak menyingkirkan auditor tadi berdasarkan Section 322-3. Okay, semasa mesyuarat. At the meeting, okay, semasa mesyuarat, the auditor shall be entitled to have his representation read out as well as speak to the members under Section 277 subsection 5. Semasa mesyuarat penyingkiran auditor tadi, auditor yang nak disingkirkan ini hendaklah okay, be entitled, mendapat hak to have his representation read out. Hak untuk supaya representasi bertulisnya itu dibaca. As well as juga speak to the members, bercakap dengan ahli-ahli itu. So, berdasarkan Section 277-5, semasa meeting untuk singkirkan auditor tadi tu dia ada hak untuk merayulah kes dia. Okay, merayu. Okay, merayu. Okay, merayu dengan cara dia bercakap, speak to the members
Dan dia juga boleh return representation read out. Dia punya representasi bertulis itu dibacakan kepada ahli-ahli. So lepas dia merayu, dia buat rayuan dia, then the resolution to remove the auditor will be put to vote. So lepas dia dah merayu secara oral dan secara bertulis, akan ada satu undian lah. Undian untuk kita tentukan sama ada nak remove auditor tadi ataupun tidak. It is passed if it obtains more than half of the votes cast. Resolution, ketetapan untuk kita singkirkan auditor tadi itu akan diluluskan jika dia memperolehi lebih daripada separuh undi. So kalau 50%, undi untuk menyingkirkan dia, maka auditor itu terpaksa disingkirkan. Alright. Kalau kurang 50%, ni lebih, ni kurang 50%, auditor tadi tak akan disingkirkan lah sebab kurang separuh daripada undi. Sebab ini kita akan ikut ordinary resolution. Untuk public lah. Kalau private, special resolution. So selepas auditor tadi disingkirkan, apa yang berlaku after an auditor is removed? Selepas auditor itu disingkirkan, the company shall notify the ROC about the removal of the said auditor under section 278. So bawah section 278, selepas auditor itu secara rasminya disingkirkan, syarikat hendaklah memberitahu kepada ROC, Registrar of Companies, about the removal of the said auditor, tentang penyingkiran auditor tadi tu. So syarikat dia ada tugas khas lah untuk dimaklumkan secara bertulis kepada ROC yang syarikat sudah menyingkirkan auditor sekian di bawah section 278. Resignation of an auditor. Yang tadi kita tengok penyingkiran. Kita singkirkan auditor itu. Yang ni resignation adalah perletakan jawatan. Auditor itu secara sukarela meletakkan jawatan dia sebagai seorang auditor untuk syarikat. Sedemikian. Apa yang berlaku resignation of auditor? Apa tata cara dia? Katalah seseorang itu dia nak berhenti. Dia nak resign, letak jawatan sebagai seorang auditor. Pertama, bawah section 283(1) menyatakan a notice accompanied by a statement of the circumstances leading to resignation should be given to the company. Berdasarkan section 283(1), kalaulah seorang auditor itu hendak meletakkan jawatan sebagai seorang auditor, auditor tadi kena buat satu notis bersama-sama dengan satu statement of the circumstances leading to resolution. Notis dan juga satu pernyataan. Pernyataan yang menjelaskan kenapa dia nak berhenti. Notis tambah pernyataan. Pernyataan daripada auditor sebab kenapa dia nak letak jawatan. Ada dua benda lah. Notis dengan pernyataan kenapa dia nak letak jawatan. Kena bagi kepada siapa? Diberikan di bawah. Diberikan kepada syarikat. Tu yang pertama. Bawah section 283(2). Lepas dia bagi notis tadi tu, auditor may request the company to call for a general meeting to enable him to explain the circumstances leading to his resignation. Auditor tadi dia boleh request kepada syarikat untuk mengadakan satu mesyuarat umum untuk membolehkan auditor tadi untuk menerangkan keadaan-keadaan yang menyebabkan dia meletakkan jawatan. So bawah section 283(2), auditor itu dia boleh request kepada syarikat supaya syarikat buat satu meeting. Dalam meeting tadi tu, auditor tadi dia bolehlah explain, dia boleh terangkan dan nyatakan apa sebab-sebab dia nak letak jawatan. Bawah subsection 3, section 283(3), the auditor may request the company to circulate a statement on the circumstances leading to his resignation. Auditor tadi juga boleh meminta kepada syarikat untuk circulate, edarkan. Edarkan apa? Statement
on the circumstances leading to his resignation. Pernyataan tentang sebab-sebab kenapa dia nak berhenti kepada ahli-ahli. So, ingat tak kat sini? Okay. Pernyataan sini kan? Dia ada buat notis dengan pernyataan. Pernyataan ini berdasarkan section 283 kurungan 3. Okay. Auditor tadi dia boleh request kepada syarikat untuk edarkan pernyataan ini kepada ahli-ahli syarikat. Okay, dan last sekali bawah section 283 kurungan 4. The meeting should be held within 28 days from the date of receipt of the requisition. Okay, satu mesyuarat hendaklah diadakan dalam masa 28 hari daripada tarikh penerimaan peletakan jawatan tadi. Okay. The auditor shall also give to the ROC a copy of statement containing the circumstances leading to his resignation under section 284. Selain daripada notis tadi diberikan kepada ahli-ahli syarikat, auditor juga kena bagi kepada ROC, Registrar of Companies, salinan pernyataan yang mengandungi sebab-sebab kenapa dia berhenti di bawah section 284 Akta Syarikat 2016. So, ini adalah tata cara yang perlu diikuti lah jika mana seorang auditor itu dia nak meletakkan jawatan sebagai seorang auditor.